Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi untuk kuliah kita yang seterusnya untuk kita sama-sama membincangkan chapter kita yang baru, iaitu chapter yang kedua di bawah tajuk Akidah Islam. Sebagai pengenalan, ingin saya maklumkan bahawa dalam chapter 2 ini, iaitu Akidah Islam ini, kita akan bincangkan dalam 4 minggu kuliah. Yang mana pada minggu ini adalah bahagian pertama. So, pada bahagian kedua, kita akan bincangkan berkaitan dengan nubuah. Bahagian yang ketiga, kita akan bincang berkaitan dengan ghaibiyah. Dan yang terakhir, pada bahagian yang keempat, kita akan bincangkan berkaitan dengan beriman kepada qada dan qadar. So pada minggu ini, apakah yang akan kita bincangkan? So yang pertama, kita akan bincangkan berkaitan dengan pengertian akidah. Yang kedua adalah berkaitan dengan ma'rifatullah. Yang ketiga, kita akan bincangkan berkaitan dengan konsep syahadatain. Dan yang keempat, kita akan bincangkan berkaitan dengan perkara yang merosakkan akidah. So hasil pembelajaran yang sama-sama kita ingin capai adalah pertama, kita dapat memahami apakah maksud dan pengertian akidah. Yang kedua, kita dapat menjelaskan konsep ma'rifatullah dan juga syahadatain. Dan yang terakhir, kita dapat menganalisis perkara yang merosakkan akidah. So inilah apa yang kita akan bincangkan pada minggu ini di bawah chapter 2, iaitu berkaitan dengan akidah Islam. Sebagai mukaddimah, bagi perbincangan kita berkaitan dengan akidah Islam ini, kita ini manusia, merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita ini dijadikan sebagai khalifah untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang muslim, maka wajiblah kita ini berpegang dengan ikatan akidah sebagai tunjang keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So ikatan yang kukuh dan kuat ini menjadikan manusia makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya dapat menjadi benteng daripada kita ini melakukan kemungkaran. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam ini harus membina akidah yang menanamkan rasa kebesaran kepada Allah di dalam hati, terutamanya dengan cabaran dunia hari ini, dengan cabaran materialistik, dengan isu murtad dan juga fahaman-fahaman yang banyak menular. Kita harus membina akidah dengan lebih mantap. Kita kena mengukuhkan kita punya akidah. So itu sebab sedikitlah kita punya mukaddimah berkaitan dengan kita punya tajuk pada hari ini. Seterusnya, kita masuk kepada perbincangan kita yang pertama, iaitu pengertian akidah. So kita lihat yang pertama. Apakah definisi akidah itu dari sudut bahasa? So dari sudut bahasa, akidah ini merujuk kepada perkara yang berkaitan kepercayaan dalam hati, iaitu yakin dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, akidah dari sudut bahasa, akidah ini ianya berasal daripada kalimah bahasa Arab, iaitu aqadah, yang bermaksud ikatan atau sangkutan ataupun menyimpulkan sesuatu. Dari sudut istilah pula, akidah ini bermaksud kepercayaan yang tersimpul kukuh dan teguh dalam jiwa sehingga tidak mungkin akan terurai atau tertutup walau oleh apa-apa jua suasana dan juga keadaan. So akidah ini, apa yang kita boleh fahami adalah akidah ini adalah keimanan yang teguh dan pasti dan tidak ada keraguan bagi orang yang meyakininya.
Selain itu juga akidah ini kita boleh fahami juga dengan keimanan yang tidak berbelah bagi. Dan kita juga boleh fahami bahawa akidah ini adalah merujuk kepada iman yang kuat dan juga mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So itu secara umumnya berkaitan dengan definisi akidah dari sudut bahasa dan juga istilah. Seterusnya, kita tengok pula berkaitan dengan fungsi akidah. So, apa fungsi akidah dalam kehidupan kita? Yang pertama sudah pasti sebagai roh bagi setiap muslim. Yang kedua pula, akidah ini merupakan asas dalam Islam. Kita boleh ibaratkan, kalau sebuah bangunan itu memerlukan tapak demi foundation, memerlukan tapak asas dia, so begitu juga akidah dalam kehidupan kita. So akidah ini merupakan asas dalam Islam, dasar dia. Itu yang kedua, fungsi akidah. So seterusnya adalah, fungsi akidah adalah syarat pertama masuk Islam dan juga syurga. Seterusnya, bila kita sebut tentang fungsi akidah ini, sudah pasti ianya sebagai perintis dan juga pendorong kita untuk melakukan amal soleh dengan melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Dan yang terakhir adalah fungsi akidah itu adalah melahirkan akhlak yang mulia. So ini 5 fungsi akidah. Seterusnya, mari kita lihat pula dua kalimah yang seringkali dikaitkan dengan akidah, iaitu iman dan tauhid. So mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan iman dan apakah yang dimaksudkan dengan tauhid. So yang pertama iman. So apa itu iman? So iman ini kalau dalam kamus lisan Arab mendefinisikannya, iman ini berasal daripada perkataan amana, yu'minu, imanan, yang mana bermaksud meyakini dan juga membenarkan. Itu yang pertama, maksud iman dari sudut bahasa. So apa pula maksud iman ni kalau dari sudut istilah? So Imam Al-Ghazali mendefinisikan iman ini bermaksud pengakuan dengan lidah, iaitu pengakuan dengan lisan kita, lepas tu membenarkan pengakuan itu dengan hati, dan seterusnya mengamalkannya dengan rukun-rukun, iaitu merujuk kepada anggota. So iman ini bukan sekadar kita mengaku dengan lidah, tetapi hati kita juga membenarkannya, dan yang terakhir adalah kita mengamalkannya dengan anggota-anggota kita. So itu maksud iman. So bagaimana kita mau menuju kepada keimanan? Sudah pasti dengan kita beriman dengan nama-nama Allah, kita beriman dengan sifat-sifat Allah, dan juga kita beriman dengan perbuatan-perbuatan Allah. Itu yang pertama berkaitan dengan iman. So yang kedua adalah tauhid. So apa itu tauhid? So tauhid ini dari sudut bahasa ianya bermaksud mengetahui bahawa sesuatu itu satu. Kalau dari sudut istilah, ianya merujuk kepada keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membenarkan zat, sifat dan juga perbuatannya. Menurut Ibnu Manzur, tauhid ini merujuk kepada kita beriman
kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu. Okey? Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga terbahagi kepada 3 tauhid, iaitu rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Okey, nanti saya akan terangkan okey apakah maksud ketiga-tiga ini dalam slide yang seterusnya. Okey, so inilah secara umumnya okey berkaitan dengan dua kalimah okey yang okey dikaitkan dengan akidah, iaitu iman dan juga tauhid. Seterusnya, okey, mari kita lihat pula asas akidah Islam. Okey, seperti mana yang anda lihat dalam slide, asas akidah Islam terbahagi kepada 6. Okey, yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada kitab, yang keempat beriman kepada para nabi dan rasul, yang kelima beriman kepada hari kiamat, dan yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar. Okey. So pada hari ini saya tidak akan terangkan okey secara detail okey ke semua asas akidah ini. Okey, sebab seperti mana yang saya terangkan, okey, bab akidah ini okey kita akan bincangkan dalam 4 minggu kuliah. Okey, oleh sebab itu okey asas akidah ini okey akan diterangkan mengikut minggu tadi itulah. Okey, pada minggu depan kita akan bincang berkaitan dengan nubuah. Okey, pada minggu yang seterusnya kita akan bincang berkaitan dengan ghaibiyah, dan pada minggu yang keempat kita akan bincangkan berkaitan dengan beriman kepada qada dan qadar. Okey. Namun okey, pada dasarnya sebagai seorang muslim kita kena tahu, okey, kita kena ingat selalu okey apakah asas akidah Islam? Okey, yang mana asas akidah Islam ini okey terdiri daripada 6 perkara ini. Okey. So ini secara umumnya lah okey berkaitan dengan asas akidah Islam. Seterusnya kita masuk pula kepada subtopik yang baru, iaitu ma'rifatullah. So apakah itu ma'rifatullah? Okey. So, ma'rifah okey berasal daripada perkataan arafah. Okey, yang bermaksud mengenal ataupun mengetahui. So, okey, apa pula ma'rifatullah? So, ma'rifatullah ini bermaksud mengenal Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang mana bermula dengan kita ma'rifah kepada Allah. Okey, kita mengenal Allah. Maka lahirlah apa? Makrifah. Okey, kita mengenal pula nabi dan rasul, seterusnya kita mengenali alam-alam ghaib serta alam akhirat. Okey. So bila kita sebut tentang makrifatullah, okey, so beriman kepada Allah merupakan perkara pokok ataupun perkara okey utama okey yang menjadi dasar dalam akidah Islam. Okey. Dan beriman kepada Allah ini kita boleh bahagikan kepada 3 bahagian tauhid, iaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Okey. So mari kita tengok secara ringkasnya apakah yang dimaksudkan dengan tauhid rububiyah. Okey. Tauhid rububiyah. Okey, pertama kita tengok dulu maksud Rabb. Okey. So maksud Rabb ini okey merujuk kepada maksudnya adalah okey pencipta, pemilik, pemerintah dan juga pemberi rezeki. Okey. So apa yang kita boleh fahami pula dengan tauhid rububiyah ini? So tauhid rububiyah ini bermaksud pengakuan okey Allah adalah Tuhan pencipta. Okey, satu-satunya Tuhan yang memiliki, mentadbir dan juga menguruskan alam. So segala apa yang ada di alam ini adalah dalam pengetahuan Allah, dan Allah jugalah yang berkuasa memusnahkan alam ini. Okey, so itu yang pertama, iaitu tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Okey. So yang pertama kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan ilah. So ilah ini bermaksud sesuatu yang dipuja dan disembah. Okey,
Maka tauhid uluhiyah ini bermaksud, okey, kita mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Okey, so tauhid uluhiyah inilah yang membezakan antara muslim dan kafir. Okey. So bagaimanakah bentuk pengabdian kita kepada Allah? Okey. Yang pertama, Allah sebagai matlamat pengabdian kita. Allah juga sebagai pelindung. Allah juga sebagai tumpuan kita punya kecintaan. Allah juga sebagai pemberi rezeki, dan yang terakhir, Allah sebagai sumber perundangan. Okey? Itu berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Okey? Seterusnya yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat. Okey. Tasmi pula. Tauhid asma wa sifat ini bermaksud mengesahkan nama-nama Allah yang amat indah dan sifat-sifatnya yang sangat luhur. Okey. So nama-nama dan sifat tersebut digunakan oleh Allah agar makhluknya mengetahui, mengenali dan mengesahkan Allah. Okey. So ini secara umumnya lah, okey, berkaitan dengan pembahagian tauhid yang ada 3 ni, iaitu tauhid rububiyah, uluhiyah dan juga asma wa sifat. Okey. So apa yang penting di sini adalah, okey, kita kena faham apa itu ma'rifatullah. Okey, so ma'rifatullah itu adalah mengenal Allah. Okey. Dan okey, beriman kepada Allah tu adalah dasar, okey, perkara asas dalam akidah Islam. Okey, dan kita juga kena faham tadi, okey, berkaitan dengan pembagian tauhid ni. Apa itu tauhid rububiyah, apa itu uluhiyah dan juga apa itu tauhid asma wa sifat. Okey, so dalam slide ni inilah highlightnya yang kita kena ingat dan faham. Seterusnya, okey, kita bincangkan pula berkaitan dengan cara mengenal Allah. So bagaimana kita ini, okey, mau mengenal Allah? Okey, bagaimana cara kita ma'rifatullah? Okey, so caranya terbahagi kepada 2. Yang pertama adalah melalui dalil naqli. Yang kedua melalui dalil akli. Okey, so apa itu naqli? Okey, so naqli ini, okey, dalil naqli ini adalah bersumberkan kepada Quran dan juga sunnah. Okey, so apakah, okey, contoh dalil-dalil naqli, okey, yang terdapat dalam Quran dan sunnah? Okey, yang pertama, okey, kita boleh tengok, okey, dalam ayat-ayat kauniyah, okey, iaitu berkaitan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, yang kedua, okey, menerusi ayat-ayat Quraniyah, iaitu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah, okey, menerusi ayat-ayat takwiniyah, iaitu berkaitan dengan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So nanti, okey, selepas ini kita akan buat aktiviti, okey, untuk, okey, kita cari contoh-contoh, okey, dalam, okey, dalil naqli, okey, berkaitan dengan ciptaan Allah, okey, berkaitan dengan penciptaan Allah. Okey, so itu nanti kita akan buat aktiviti lah selepas ini. Okey, itu yang pertama. Okey, kita mengenal Allah, okey, melalui dalil naqli. Okey, so as a Muslim, okey, sangat penting untuk kita, okey, mengenali Allah, okey, dengan sebenar-benarnya. Okey, that's why, okey, wajib kita ni mengetahui, okey, mengenal Allah, okey, dengan bersandarkan kepada dalil naqli, iaitu Quran dan sunnah. Okey, sebagai contoh, okey, dalil, okey, naqli mengenai kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala, okey, iaitu Allah itu Esa, okey, berdasarkan dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 yang bermaksud, katakanlah, yakni wahai Muhammad, okey, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Okey, itu salah satu contoh lah. Okey, nanti selepas ni kita akan buat aktiviti lah untuk, okey, mencari ayat-ayat Quran, okey, itu dalil-dalil naqli, okey, bagaimana kita mengenal Allah. Okey, so itu yang pertama, okey, dalil naqli. So yang kedua adalah dalil akli. Okey, Allah kurniakan kita akal. Okey, so akal kita ini, okey, menjadi
okey, antara sumber pengetahuan kita, okey. Namun kita tahu, okey, akal kita ni, okey, ada dia punya keterbatasan. Okey. Namun, okey, akal ni, okey, dijadikan supaya kita ini berfikir, okey, dengan kita melihat kebesaran dan juga ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maka, okey, kita akan berfikir dengan segala apa yang kita lihat, okey, dengan mata kasar kita. Okey, sebagai contoh, okey, kita melihat, okey, tentang kejadian alam ini. Okey, pasti kita akan berfikir, oh, mesti ada penciptanya. Okey, begitu juga apabila kita melihat, okey, kejadian siang dan malam yang silih berganti, kan, dengan adanya makhluk, okey, selain daripada kita manusia, okey, dengan berlakunya adanya kehidupan dan juga kematian, okey, ada kilat, ada guruh dan juga angin yang bertiup, okey, itu semua merupakan bukti kewujudan Allah. Okey, so apa yang kita lihat di sekeliling kita, okey, maka kita apa? Kita berfikir tentangnya. Okey, sudah pasti, okey, apa yang wujud di sekeliling kita ini, okey, tidak wujud dengan sendiri. Sudah pasti, okey, ada dia punya pencipta. Okey, so bagaimana cara kita mengenal Allah? Okey, kalau melalui dalil akal ini ataupun dalil akli ini adalah dengan kita melihat sekeliling kita. Dan yang paling dekat adalah kita melihat bagaimana kejadian, okey, kita sendiri, iaitu kejadian manusia. Okey, so itu, okey, kita boleh lihat, okey, iaitu cara kita mengenal Allah, okey, dari sudut dalil akli dan juga dalil akli. Seterusnya, okey, kita masuk kepada subtopik yang baru, iaitu konsep syahadatain. Okey, sebagai seorang hamba Allah, okey, kita perlulah, okey, mengetahui berkaitan dengan konsep syahadatain yang terkandung di dalam rukun Islam, okey, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud Islam dibangunkan di atas 5, iaitu tunggak, okey, mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan mengaku bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah, okey, mendirikan solat, membayar zakat, menunaikan haji dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Okey, so hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, so syahadah ini, okey, syahadatain ini merupakan, okey, suatu ikrar berasaskan apa yang diketahui dalam bentuk lisan dan juga perbuatan. Okey, sesuai kalau kita tengok dari sudut bahasa, syahadatain ini bermaksud pengakuan, pemberitahuan dan juga keterangan. Okey, manakala, okey, kalau kita tengok dalam Islam, okey, konsep syahadatain ini adalah satu ikrar dan juga, okey, kesaksian yang disertai dengan iktikad, okey, bahawa tiada yang berhak disembah dan menerima ibadah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan kita boleh tengok sinilah definisi istilahnya. Okey, syahadatain ini adalah penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah. Okey. Okey, itu secara umumnya, okey, kita punya introduction, okey, berkaitan dengan konsep syahadatain. Seterusnya, okey, mari kita lihat pula pengertian syahadatain. Okey, kalau kita lihat, okey, syahadatain ni maksud dia dua kalimah syahadah. So, dia terbahagi kepada dua, iaitu syahadah yang pertama dan juga syahadah yang kedua. Okey, so syahadah yang pertama adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan, okey, selain daripada Allah. Okey, syahadah yang kedua adalah Muhammad Rasulullah. Okey, so apakah maksud syahadah yang pertama? Okey, maksud syahadah yang pertama, kalimah la ilaha illallah, okey, merujuk kepada tidak ada yang disembah, okey, dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey,
Selain itu juga, okey, maksud syahadah yang pertama ini adalah okey, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, okey, dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya, okey. So itu yang pertama, okey, maksud syahadah yang pertama, okey. Kita pergi pula kepada maksud syahadah yang kedua, iaitu Muhammad Rasulullah. Okey. Yang pertama, okey, maksud syahadah yang kedua ini adalah merujuk kepada okey, kita mengaku bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okey adalah nabi dan rasul yang terakhir yang diutuskan untuk menyebarkan Islam di atas muka bumi ini. Maka okey, dalam syahadah yang kedua ini okey, ianya bermaksud okey, kita ni pertama, kita kena taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita juga hendaklah membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga adalah menjauhi semua larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Selain daripada itu, macam saya cakap tadi di depannya lah, okey, iaitu okey, kita mengaku bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah pesuruh Allah, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir. Okey. So ini secara umumnya okey, kita bincangkan berkaitan dengan pengertian syahadatain. Seterusnya, okey, kita akan bincangkan pula berkaitan dengan tuntutan syahadatain. Okey. So kita lihat dulu tuntutan syahadah yang pertama, okey, iaitu la ilaha illallah. Okey. Yang pertama adalah konsep ilah, yang mana okey, kita tahu bahawa syahadah ni adalah ikatan yang kuat untuk kita menunaikan segala janji. So oleh sebab itu, okey, orang yang beriman kepada Allah ni akan diikat okey dengan ikatan syahadah agar kita ini okey taat dan setia hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, okey, sehingga akhir hayat. Okey, itu yang pertama, iaitu konsep ilah. Okey. Yang kedua adalah matlamat pengabdian. Okey. So kita mengaku bahawa okey, hanya Islam itu okey sebagai agama yang diperakukan okey dan juga diredai Allah. Okey, so itulah matlamat pengabdian kita. Okey, bahawa Islam adalah satu-satunya agama yang diperakukan oleh Allah, dan juga kita bermatlamatkan okey, tujuan kita adalah mendapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Okey, itu yang kedua, iaitu matlamat pengabdian. Yang ketiga adalah tumpuan dan harapan. So dengan Allah sahaja, okey, kepada Allah saja, okey, kita ini bergantung harap, okey, sepanjang masa dan juga keadaan. Okey. So orang yang beriman dan cintakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti akan mengabdikan diri kepada Allah dengan penuh tumpuan dan pengharapan, okey, agar diberi keampunan dan darjat di sisinya, walau diuji dengan cubaan yang berat sekalipun. Itu yang nombor 3, iaitu tumpuan dan harapan. So nombor 4 adalah tempat perlindungan. Okey. So Allah, okey, kita hanya bergantung kepada Allah, okey, sebagai apa? Supaya kita ini diberikan perlindungan, okey. Sebagaimana okey kita okey mendapat perlindungan Allah di dunia ini. Sebab masa di akhirat nanti Allah saja yang dapat memberikan kita semua ini tempat perlindungan. Okey, oleh sebab itu okey, sebagai seorang manusia kita hendaklah berusaha untuk kita meminta pertolongan daripada Allah, okey, untuk kita menjalani hidup bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat. Okey. So itu
yang nombor 4 iaitu tempat perlindungan. Yang nombor 5 pula adalah sumber rezeki. Okey. So semua makhluk di atas bumi ini diberikan rezeki. Maka kita harus yakin dan percaya bahawa Allah telah memberikan rezeki melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Sebagai contoh kan, kita direzekikan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pekerjaan kan. Rezeki kesenangan, kesihatan, kelapangan kan. Sebab apa? Kalau kita tengok banyak sangat Allah bagi rezeki dengan kita. Sebab nikmat Allah itu adalah luas dan kita tidak dapat hitung. So, kita kena yakin dan percaya bahawa Allah ini memberikan rezeki kepada kita semua. Itu yang nombor 5. Dan yang terakhir adalah sumber perundangan. Kita harus mengakui Islam, memperakui Islam itu dengan taat. Kita juga kena tunduk dan patuh dengan segala perintah Allah, serta kita kena tinggalkan segala larangan Allah. Bukan hanya teori semata-mata. So as a Muslim, kita wajib taat peraturan dan hukum perundangan yang telah digariskan dalam syarak. Sebagai contoh, kita mengerjakan segala perintah solat, puasa, kita mengeluarkan zakat dan meninggalkan larangan seperti mencuri, minum arak. So itu yang terakhir, iaitu sumber perundangan. So inilah secara umumnya 6 poin berkaitan dengan tuntutan syahadah yang pertama. So yang kedua kita akan bincangkan berkaitan dengan tuntutan syahadah kedua. Yang pertama adalah mencintai Rasul. So kita ni wajib kita beriman kepada Rasul dengan cara kita amalkan segala perintah dan meninggalkan secara semua dia punya larangan. So kita mengamalkan segala ajaran Rasul ini, Rasulullah SAW, ianya adalah sebagai tanda kasih sayang, menunjukkan rasa rindu dan cinta kita untuk bertemu baginda SAW di akhirat kelak. So dalam kita mau meraih cinta dan juga syafaat Rasulullah SAW di akhirat kelak, of course, kita ni kena mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh baginda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadikan Rasulullah sebagai qudwah hasanah. So model unggul yang utama dalam diri setiap kita ni adalah Rasulullah SAW. So Rasulullah merupakan contoh tauladan yang paling terbaik untuk kita ikuti. So itu yang kedua lah, iaitu menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah. Dan yang terakhir adalah mengamalkan sunnah. So sebagai seorang Muslim, kita hendaklah mengamalkan sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, kita baca doa, berselawat ke atas Nabi, kita berzikir, membaca Al-Quran, daripada cara tidur, cara makan, sehinggalah perkara-perkara, yang telah diajar oleh Nabi Muhammad SAW, seperti bersuci juga, so hendaklah kita, amalkan dalam kehidupan, So itu berkaitan dengan tuntutan syahadah kedua. So secara overallnya, ini adalah antara tuntutan syahadatain, itu tuntutan syahadah yang pertama dan juga tuntutan syahadah yang kedua. Seterusnya, kita masuk kepada topik yang terakhir dalam perbincangan hari ini, iaitu perkara yang merosakkan akidah. So as a Muslim, kita wajib mengetahui perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah.
Hal ini penting kerana bagi menjaga hubungan kita dengan Allah. So secara umumnya, perkara yang boleh merosakkan akidah ini boleh dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu percakapan, perbuatan dan juga iktikad. So kita akan tengok satu persatu. Yang pertama kita tengok dulu, percakapan ataupun perkataan. Ianya merujuk kepada apa? Perkataan, iaitu setiap kata-kata yang dilafaz melalui lidah yang menjurus kepada cacian, hinaan, merendah-rendah, mengejek, dan mempermainkan nama-nama Allah, sifat malaikat, rasul, kitab-kitab, ayat-ayat dan hukum-hukum. Sebagai contoh, mempersendahkan hukum Allah, mengkafirkan Muslim, mengatakan bahawa syariat Islam ini tidak sesuai dilaksanakan, mempermainkan Al-Quran dan Sunnah, lepas tu menyatakan bahawa malaikat ini tidak ada, menafikan sifat Allah dengan menyatakan Allah itu jahil, membuat jampi ataupun membaca azimat, dengan meletakkan nama selain daripada nama Allah, memperlekehkan larangan riba, mencuri, larangan meminum arak, lepas tu melafazkan mantra ataupun pujian kepada syaitan ataupun makhluk lain. Itu contoh percakapan. Yang kedua adalah perbuatan. So perbuatan ini adalah merujuk kepada melakukan perbuatan yang jelas, menunjukkan tanda hormat atau kebesaran selain daripada sujud dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga boleh terkeluar daripada Islam. Sebagai contoh, melakukan upacara ibadat agama lain, meminta pertolongan dan melakukan pemujaan kepada tauhid, lepas tu menconteng Al-Quran dan letakkan Al-Quran di tempat yang tidak sepatutnya, Contoh lain, menyembah manusia, sembah pokok, matahari, bulan, pakai tangkal, lepas tu melakukan sihir, memuja kubur, dan memuja syaitan dan juga jin, So itu contoh perbuatan. So yang terakhir adalah iktikad, ataupun kepercayaan. So iman seseorang boleh terbatal melalui iktikad, yang mana iktikad ini bermaksud segala kepercayaan yang berlawanan atau bertentangan dengan dasar-dasar kepercayaan agama Islam melalui hati manusia, sama ada secara jelas dan yakin ataupun perasaan ragu-ragu. For example, meragui kekuasaan Allah, mengiktiraf agama selain daripada Islam, percaya ada kuasa lain selain daripada Allah, lepas tu menghalalkan sesuatu yang haram di sisi Islam, selain itu juga tidak percaya dengan Quran dan Sunnah, lepas tu menafikan kewujudan perkara-perkara sam'iyat. So inilah secara umumnya berkaitan dengan perkara yang merosakkan akidah. So, as I mention tadi, kita semua kena alert dengan perkara-perkara ni. Jangan sampai dalam keadaan kita tidak sedar, kita telah melakukan sesuatu perkara yang boleh menjerumuskan kepada kerosakan akidah. Sebagai kesimpulan, untuk perbincangan kita pada hari ini, akidah ini merupakan tunjang utama dalam kehidupan setiap Muslim. Oleh sebab itu, orang Islam, kita semua ini perlu menjaga akidah agar tidak dirosakkan oleh perkara-perkara yang boleh membatalkan iman. Dan kemuncak cinta kita ini adalah mendapat kenikmatan, dengan beramal dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru, setiap daripada kita ini perlu mencari ilmu serta meningkatkan amal agar keimanan kita dapat dijaga. Sekian sahaja untuk kuliah pada hari ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.